Tengkorak musuh bukti kegagahan pahlawan Monsopiad. 42 tengkorak tersusun rapi dalam rumah di kampung budaya Monsopiad di Pinampang. Di sini menyimpan misteri tersendiri yang pasti mengundang perasaan ingin tahu pengunjung pusat pelancongan itu. Dianggarkan berusia lebih 300 tahun, tengkorak tergantung di siling rumah itu dikaitkan dengan kisah pahlawan Kadazan dikenali Monsopiad yang disifatkan sebagai seorang yang amat gagah selain dikaruni dengan keberanian mengenggal kepala musuh. Terletak di kampung Kuai Kandazon, kira-kira 6 km dari Pekan Donggongon atau 15 km dari Bandar Raya Kota Kinabalu, ia menjadi bukti kewujudan amalan memburu kepala oleh masyarakat pribumi Sabah, termasuk kaum Kadazan suatu ketika dahulu. Sebanyak 42 tengkorak yang disimpan dalam rumah khas dipanggil Pondok Tengkorak di kampung budaya itu dikatakan adalah hasil buah tangan diperoleh Monsopiad ketika memerangi musuh dan penceroboh kampungnya, termasuk orang yang datang untuk mencabarnya. Jumlah tengkorak yang dimiliki Monsopiad dikatakan paling banyak berbanding beberapa pemburu kepala lain di daerah ini, termasuk pencabar terdekatnya dikenali sebagai Gantang dari kampung Mininton. Gantang dikatakan turut memiliki sejumlah tengkorak, tapi dia sendiri tumpas di tangan Monsopiad dan kepalanya adalah antara koleksi disimpan Monsopiad sebelum diambil waris keluarga Gantang dan diserahkan kepada Museum Negeri. Selain sebagai koleksi bagi menunjukkan kehandalan dan kepahlawanan, tengkorak terbabit dikatakan menyimpan semangat yang memberi kesaktian atau kekuatan luar biasa kepada pemiliknya, selain pelindung keluarga serta keturunan. Sehingga kini, meskipun berusia ratusan tahun, semangat itu dipercayai masih wujud dan setiap yang ingin melihat tengkorak terbabit perlu mematuhi pantang larang bagi mengelak kemarahan semangatnya. Kedatangan kampung budaya Monsopiad, Len Nisius Imin berkata langkah pertama perlu dilakukan sebelum memasuki rumah menyimpan tengkorak terbabit ialah menyebut ungkapan bahasa Kadazan Siau Domohoing yang bermaksud meminta maaf kepada nenek moyang. Sebelum masuk, pengunjung dinasihatkan tidak menyimpan niat jahat karena bimbang semat tengkorak marah dan berlaku perkara tidak diingini seperti dirasuk. Malah kaki tangan di sini tidak berani masuk sesuka hati. Waktu malam tempat ini memang menyeramkan dan tiada sesiapa berani memasukinya. Ada yang pernah ternampak terlibat lembaga menyerupai manusia turun dari rumah ini, dipercayai semangat yang tersimpan di sini katanya. Di dalam rumah itu selain tengkorak beberapa barangan lama seperti tempayan, pedang dan aksesori bubuhisan. Tengkorak yang disimpan di rumah itu dikatakan dijaga rapi sebagai warisan keluarga Monsopiad dan menjalani proses ritual penjagaan dikendalikan Bobohizan sejak lebih 300 tahun. Namun, ia dihentikan sejak kira-kira 10 tahun yang lalu berikutan ketiadaan Bobohizan. Kini, kisah Monsopiad menjadi produk tarikan pelancong termasuk pengkaji budaya dan sejarah etnik tempatan Sabah, khususnya yang berminat menyusuri lebih lanjut amalan pemburu kepala dalam kalangan masyarakat Kadazan di Penampang. Kampung budaya Monsopiad yang terletak berhampiran tebing Sungai Moyog dikatakan tapak asal kediaman Monsopiad yang kini diwarisi keturunan pahlawan berkenaan. Pengarah urusan Kampung Budaya Monsopiad, Nadia Aima Holland berkata, tapak berkenaan menyimpan memori zaman silam yang penting kepada keturunan Monsopiad selain menjadi bukti sejarah kewujudan pemburu kepala di Sabah. Tapak peninggalan Monsopiad turut dianggap keramat karena menempatkan sebiji batu monolit besar dianggarkan seberat 2 tan dan berketinggian 4 meter dikenali sebagai Gintutun Domohoing. Ia dipercayai menjadi penjaga tempat berkenaan. Di keliling batu itu terpacak beberapa batang buluh yang ujungnya berbentuk seperti sarang ayam bertelur dipanggil Bang Kahak. Dipercayai tempat Monsopiad mengeringkan kepala musuh yang dipenggalnya. Nadia yang juga antara waris keturunan Monsopiad berkata, walaupun disanjung sebagai pahlawan, Monsopiad dilihat menjadi ancaman kepada keselamatan penduduk kampung karena kegilaannya memburu kepala walaupun tiada lagi musuh menceroboh. Ketika berada di kemuncaknya, apabila menjadi orang yang digeruni pada masa itu,
Penduduk bimbang dia tidak dapat mengawal keinginannya untuk memenggal lebih banyak kepala apabila mula mencabar orang di sekeliling berlawan. Berikutan itu penduduk kampung merancang membunuhnya dan pada satu ketika mendapat kesempatan, tetapi Monsopiad hanya mengalami kecederaan karena terkena bulu. Bagaimanapun dia akhirnya mati. Apabila kecederaan itu gagal disembuhkan, katanya, sejak itu kisah Monsopiad sebagai pemburu kepala paling digeruni di Penampang terus menjadi bualan penduduk dan diwarisi hingga ke hari ini.